Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita menyiapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni kita berada dalam tahun baru. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi dipanjangkan umur kita masuk tahun baru, bermakna umur kita tambah lagi. Dan tahun baru ni kalau boleh kita azam baru dan sempena dengan ma'al hijrah, kita berhijrahlah dalam bab pusaka kita ni, tengok mana-mana yang patut, buang yang keruh, ambil yang jernih. Ke mana? Mana-mana yang belum selesai, kita selesailah. Mana-mana yang berkocok, kita tenangkan. Biarlah harta pusaka kita dapat dimanfaatkan oleh waris-waris yang berhak mewarisi harta pusaka. Jadi kadang-kala timbul salah faham dalam pembahagian pusaka ni, iaitu berkaitan dengan waris-waris yang berhak mewarisi harta pusaka. Bila berhak mewarisi harta pusaka ni, dah bila kita berhak tu kita kena ambil ya. Maksudnya kita kena ambil ya pusaka kita dah. Guana-guana pun kita nak jadi boleh. Ke guana. Saya nak ulang sekali lagi yang saya bercakap di radio Saning, iaitu mungkin ada yang dengar dah, mungkin ada yang tak dengar lagi. Berkaitan dengan dalam pembahagian harta pusaka ni, ada satu soalan. Ada seorang dia tanya saya, dia tanya saya, dia kata, Ustaz, abang saya meninggal. Berbolah nama sidik dah juga dah. Abang saya meninggal. Jadi dia tinggal isteri dan dia ada anak puang 2 orang. Jadi saya ni adik-beradik kepada sidik ni. Saya ni adik kepada sidik, dia lelaki. Saya pun tanya dia, mak ayah ada ke tak? Mak ayah pada ni sidik tak ada belaka dah, Tok Toki tak ada belaka. Dia seorang je adik-beradik. Adik-beradik ke mana? Adik-beradik seibu sebapa. Jadi abang ni dia ada rumah sebuah. Jadi saya nak bahagian saya. Sebab saya berhak. Tak. Gimana Ustaz? Rumah dia ni kena jual ke tak? Dia tanya, rumah abang ni, sebab dia ada hak, dah kita kena jual ke tak rumah ni? Saya tanya, apa nak jual? Dah saya nak bahagian saya, nak kira ke mana? Nak jual ke tak rumah ni? Itu satu perkara yang saya rasa tidak sepatutnya berlaku. Mula-mula kita tengok dulu bahagian masing-masing. Isteri
1/8. Anak dia perempuan 2 orang, 2/3. Hak lebih tu hak adik-beradik. 1/8 campur 2/3, pembawah dia 24. Isteri dapat 3/24. Anak perempuan dapat 16/24. Adik-beradik dapat baki 5/24. Adik-beradik nak bahagian dia, nak suruh jual rumah. Menasabah tak menasabah? Rumah tu rumah sahabat dia, rumah abang dia. Diduduki oleh isteri dan anak-anak. Anak ni anak kecil lagi, anak yatim. Umur 10 dengan umur 8 tahun. Anak yatim. Nak jual rumah tu sebab nak bagi. Menasabah ke tak menasabah? Dengan kata lain, kalau nak jual rumah ni, maknanya kena halau anak-anak saudara dia tu cari rumah lain. Sebab nak bagi saka. Hak ni satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku lah. Tidak sepatutnya berlaku. Tuhan buat nak bagi kepada adik-beradik sebab ada anak perempuan, kerana nak beri pahala kepada adik-beradik. Tapi orang tak nampak. Orang nampak nak harta je. Sebenarnya nak beri pahala. Rumah ni diduduki oleh isteri dan anak-anak. Anak-anak yatim, anak-anak saudara. Rumah sidik, rumah abang. Bila abang mati, kita boleh saka, kita nak suruh jual rumah tu, nak ambil anak-anak saudara ni pergi cari rumah, duduk rumah lain. Menasabah ke tidak? Boleh pahala ke boleh dosa? Jatah antara dua. Kalau dia boleh pahala yang cukup besar kerana menyantuni anak-anak yatim. Kalau boleh dosa yang sangat besar kerana menganiayai anak yatim. Dua perkara. Kita nampak dalam pusaka ni, ya betul, adik-beradik ada hak. Tapi gimana? Apa dalam pemikiran kita? Kalau kita kata okey, kita ada hak. Jadi dah anak-anak tinggal situ, anak saudara duduk situ, isteri si mati pun duduk situ dengan anak-anak dia. Dah apalah, duduk situ. Walaupun kita ada hak, kita biarkan gitu, kita reda membenarkan anak-anak duduk situ, itu pahala pun start dalam dah pahala. Boleh pahala kepada adik-beradik. Boleh pahala dah situ sebab membenarkan anak-anak yatim ni tinggal di rumah tu. Memang rumah dia pun, tapi dia ada hak sikit tu, 5/24 bahagian atas rumah tu, itulah pahala yang dapat pada dia. Dia benarkan duduk. Okey. Dan sekiranya kalau dia nak lebih lagi pahala, dah dapat 5/24, nak kira guana rumah. Ada setengah tu dia suruh isteri bayar. Dia suruh isteri si mati bayar ke dia. Pun tak patutnya. Ya? Kalaulah kata nak juga bahagian, tunggu anak-anak ni biar cukup umur dulu. Biar anak-anak ni berdikari. Anak-anak ni dia berkahwin ataupun dia sudah bekerja. Lepas tu bincanglah nak rumah tu, nak kira guana, nak suruh bayar ke apa ke, tak apa. Boleh. Tak ada masalah. Bukan kata tak boleh ambil, boleh ambil. Tapi kalau nak pahala yang cukup besar, Tuhan nak beri pahala kepada adik-beradik, nak beri duit payah dah. Membenarkan anak-anak yatim ni tinggal di rumah tu. Yang pertama. Nak pahala lebih lagi. Menyerahkan hak kita. Adik-beradik ni dia dapat 5/24 bahagian ni. Bahagian dia apa, saya serahlah kepada anak-anak saudara saya ni. Pahala yang cukup besar. Menyantuni anak-anak yatim. Siapa anak yatim ni? Anak saudara kita. Tak payah pergilah ke jauh-jauh. Tak payah pergilah ke Palestin. Tak payah pergilah ke Syria, ke Kamboja ke ni. Padang ni hak ni je. Hak tepi rumah kita ni. Padang dengan anak saudara. Tak payah pergilah cari pusat-pusat tahfiz ke anak-anak yatim hak jauh-jauh tu. Tak payah. Lebih afdalnya dengan anak yatim, anak saudara kita ni. Belalah dia sampai dia besar. Padang waktu je, afdal. Lebih banyak pahala yang dapat. Jadi lama ni kita duk nampak lain.
kita nak beri pahala kepada si mati, kita pergilah buat korban ke luar negara ke apa ke ni, buat situ sini, buat dia kita buat tahlil ke apa. Tapi anak yatim kita abai. Sebenarnya pahala kita tak ada situ. Pahala tak ada. Tidak menyantuni anak yatim, menyusahkan yatim, tanya dak makan ke dak apa ni? Dak. Jadi sebenarnya Tuhan beri kepada adik-beradik ni nak beri pahala sebenarnya, bukan nak beri dosa. Tapi kita pilih ikut jalan yang mana. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa pembahagian pusaka saya sebagai pegawai pusaka 30 tahun, banyak molek. Ki yang molek, yang adik-beradik si mati beri kepada anak-anak saudara ni banyak. Ya. Tapi yang kita nampaknya hak dak molek belaka. Hak orang cerita hak dak molek. Hak molek banyak. Tak? Saya cerita masa saya di Ipoh, dalam kes lebih kurang gini, tapi hak tu isteri si mati dan anak seorang je. Seorang mati meninggalkan isteri dan ada anak puan seorang. Umur 6 tahun. Dia mati muda. Adik-beradik ada seorang. Seibu sebapak lelaki. Dia cuma ada rumah teres je sebuah. Nilai yang dia 80,000 lebih kurang. Rumah teres. Dia mati muda. 30-an umur dia mati. Jadi masa cara terekoh depan saya, masa ni saya di Ipoh. Di Ipoh, saya pun tanya si isteri yang buat permohonan, kata puan nak bagi macam mana ni? Dia kata saya mohon bagi ikut faraid. Maknanya masuk nama 3 orang. Isteri, anak puan dan adik-beradik si ibu sebapak ni. Biasalah tak? Masuk nama, nak bagi. Isteri dapat berapa? Isteri dapat 1/8. Anak puan dapat berapa? Dia seorang dapat setengah. Jadi hak lebih lagi hak adik-beradik. Setengah 4/8. Jadi maknanya adik-beradik dapat 3/8. Kalau dari segi nilaian, adik-beradik dapat 30,000. Bila tanya isteri, kita nak, si kata saya minta bagi ikut faraid lah, bagi hukum. Nak tanya anak, tak boleh lagi, dia kecek lagi, tak tahu benda. Umur 6 tahun. Saya pun tanyalah adik-beradik si mati. Kata, cik ni mari daripada mana? Saya daripada Johor. Mari ke Ipoh. Mari Semalang. Semalang dia kemarin kita tau. Malang tadi tinggal tidur di hotel. Mari daripada Ipoh mari. Dah nak bagi kena, setuju tak bagi kau faraid ni? Dia kata, cik, bahagian saya nak serah kepada anak saudara saya. Tak ada orang minta, tak ada apa pun. Bahagian saya nak serah ke anak saudara saya. Sebab dia duduk di Johor. Nak buat benda harta ni. Nak suruh jual. Tak pernah sabar. Jadi, bahagian saya serah kepada anak saudara saya. Bukan setakat tu je. Dia sambung lagi. Dia kata, saya akan tanggung anak saudara saya sampai dia besar. Nafkah dia saya akan tanggung. Saya pun nampak isteri si mati ni selok beg tangan dia, ambil waktu beg tisu, kesak air mata. Tuan-tuan, itulah benarnya. Ini saya tengok sendiri, ya. Saya tengok sendiri, saya menjiwai benda ni. Ada sebenarnya orang baik-baik banyak dalam pembahagian pusaka ni. Tapi orang tak cerita. Orang cerita, balas sama. Saya pegawai pusaka. Banyakkan 10K, 8K sehari kita bicara tu. Banyak hal selesai. Banyak hal molek-molek. Inilah sepatutnya. Sepatutnya itulah yang Tuhan nak beri pahala kepada adik-beradik sebenarnya. Kalau ada anak puang ni. Ada satu kes tu. Masa saya di Ipoh juga. Adik-beradik si mati ni 5 orang. Duduk di Kulim, Kedah ni. Mari. Sebelum subuh bertolak dengan kereta. Ke Ipoh. Sebelum subuh.
Mari. Hak tua-tua ni. Bukan muda, hak tua-tua saja. Mari. Anak si mati 3 orang. Puang Melaka. Jadi, dia mari ke Ipoh untuk selesaikan pusaka. Tanya dia duduk di mana, tinggal duduk di Kulim, Kedah. Datang tadi sebelum subuh, kata. Sembahyang subuh di dalam perjalanan, lepas tu sampailah ke Ipoh pukul 9 pagi, masuk bicara. Dan ni harta-harta ni tanah nak buat macam mana? Kami serah kepada anak-anak saudara. Anak penakan, dia kata. Anak penakan kami, 3 orang hak puan. Sebab harta ni hak mak dia, tak apa. Saya pun tanya, dah jauh-jauh mari ni. Daripada daripada Kulim, mari kerana nak serah. Ya, kami mari kerana nak serah kepada. Tak ada masalah. Banyak kes berlaku gitu. Ya. Jadi banyak kes berlaku. Tapi semua orang duk cerita ni macam-macam lah. Hak udak molek tu ada lah juga. Tapi yang pahaman saya, pandangan saya, banyak hak molek. Semua orang duk cerita hak molek, cerita-cerita hak udus semua. Tak? Yang terakhir yang mari kau tak silap saya rasa lepas PKP ni rasanya tahun lepas kalau tak silap saya, mari ke pejabat saya. Nah, mari ke pejabat saya, harta pusaka ayah dia. Boleh nama Sidik jugalah. Senang cerita. Dia nikah ramah ni. Ayah dia nikah ramah. Jadi adalah anak beberapa orang dengan isteri-isteri yang berlainan ni. Kemudian akhir sekali ayah dia nikah dengan Sabariah. Ni bukan nama dia betul ni, nama lain. Nama Sabariah sama-sama. Ada anak puang seorang. Baru umur 10 tahun. Mari kat saya. 3 orang ke 4 orang? 4 orang laki-laki. Anak-anak kepada Sidik ni mari kat saya. Dia mari dia nak tanya satu benda. Ustaz, saya nak tanya. Sampai bila kami 4 orang ni, sampai bila kami nak tanggung adik kita yang kecil ni? Tu soalan dia. Sampai bila kita nak tanggung dia? Ni adik abang tu nak tanggung adik. Adik dia hak mak lain, hak mak baru. Hal ni saya tak pernah jumpa lagi. Ni baru saya jumpa lepas PKP baru. Sampai bila kita nak tanggung adik ni? Maknanya dia ambil berat tentang adik-beradik dia, adik-adik walaupun mak lain, mak baru. Sampailah dia, jawapan saya, sampai dia berdikari. Sama ada dia berkahwin ataupun dia bekerja. Jadi pada hari itu habislah tanggungjawab kita sebagai abang-abang kepada adik. Hak yang pelik pula lagi, dia kata, mak tiri dia ni, Sabariah ni, dia akan tanggung, ni hak laki-laki ni akan tanggung dalam masa iddah dia. Dia akan bagi. Dalam masa iddah 4 bulan 10 hari tu dia nak tanggung mak tiri dia. Mak dia. Kan pelik tu. Jadi benda tu ada hak molek-molek ni, tapi orang tak cerita. Orang ceritanya hak yang tak molek belaka tak. Jadi kita ni sempena ma'al hijrah ni, kita berhijrahlah. Berhijrahlah pemikiran kita. Kalau boleh pusaka menyebabkan benda itu pemangkin kepada kesejahteraan keluarga, menyebabkan adik-beradik bertambah erat hubungan silaturahim, menyebabkan harta yang diperolehi bertambah berkat, dan menyebabkan tuan punya harta boleh mendapat pahala daripada harta yang ditinggalkan tu. Kita nak jadi ikut tu. Tak ada lah bila sebuah hasaka balah dalam pemikiran kita. Yes? Jadi tak boleh gitu. Kita berhijrahlah bersama dengan ma'al hijrah kita ni. Pemikiran kita biar hijrah. Bila ada pusaka, kita selesailah dengan sebaik mungkin. Hak kocok tu ada. Suami isteri pun balah. Jadi sama je.
pusaka ni pun gaduh juga. Ada, tapi kalau boleh kita cubalah sedaya upaya. Antaranya yang daripada pemerhatian saya, sebab apa banyak yang berlaku pergaduhan ni, kerana selama ni tak ada orang mengajar faraid. Tak ada orang yang bincang tentang harta pusaka. Jadi daripada dulu tak ada. Mungkin sejak akhir-akhir ni barulah ramai sikit yang nampak berminat dalam pengurusan harta pusaka ni. Jadi sebab itulah baru nak berubah. Ya. Kadang-kadang perkara yang kecil je berlaku, salah faham. Bila salah faham tu lah jadi menyebabkan timbul perbalahan, balah masang muka dan sebagainya. Kadang-kadang setuju, lepas tu tak setuju. Gimana? Kerana salah faham tentang hukum, tentang pembahagian, kaedah pembahagian harta pusaka. Saya nak ulang sekali lagi. Tentang salah faham ni. Ni yang ambil contoh dulu, kelesung mati. Jadi kelesung mati tinggal awang, suami dia. Ada dah budak lagi itu, ada dah. Saya pun dah ingat dah, banyak masjid. Jadi dia ada anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bila kelesung mati, dia ada duit tabung haji 20,000. Penama dia awang, suami dia. Jadi bila dah meninggal dunia, awang pun pergi ke tabung haji, tengok nama awang sebagai penama sebagai wakil, bukan jadi hak penama. Jadi awang pun buat keluar lebih kurang dalam sebulan, masuk dalam akaun awang. Lepas tu lepas sebulan 2 bulan, awang pun senyap je. Anak-anak pun sama sendiri duk bincang, duk guna ayah senyap ni, ayah nak bagi ke dak ni piti mak ni. Masing-masing pergi ke jumpa abang dia hak sulung, nama Zali. Jadi Li pergi tanya kat ayah tu, duit mak ni lagu mana, ayah nak bagi ke mana, nak bagi ke dak, ayah nak bagi bila. Zali pun gilah tanya ayah dia, ayah, adik-adik suruh tanya ni, duit mak tu ayah nak bagi ke mana, ayah nak bagi bila. Ayah nak bagi kau, kadang ayah tak reti nak bagi ke mana. Zali kata gini je, anak ayah ni laki belaka 7 orang ni. Ayah pun laki juga. Kalau kita bagi sama ke mana ayah? Ayah dia pun mikir kejap. Boleh lah. Tak apa, ayah setuju. Jadi bagilah duit ni. 20,000 bahagi dengan 8 orang. Sama banyak. Awang pun dapatlah 2,500. Ayah. Anak-anak pun dapat 2,500. Setuju belaka. Senyum belaka tak? Boleh duit. Lepas pada 2-3 bulan, awang ni, dia orang kaki masjid juga. Satu hari ustaz mengajar faraid. Antaranya ustaz sebut situ, kalau seorang mati, meninggalkan suami dan anak-anak, suami dapat berapa? Suami dapat 1/4 suku. Bila dapat suku, awang pun balik rumah. Awang pun kira 20,000 bagi dengan 4, jawapan dia 5,000. Dulu bagi 2,500 je boleh. Ning kalau ikut hukum ni dia dapat 5,000. Guna. Awang pun panggil Li mari sekejap. Zali pun mari. Guna ayah, ada benda. Ayah bawa balik masjid ni. Jadi ustaz mengajar faraid malam ni. Ustaz kata kalau seorang tu mati meninggalkan suami dan anak-anak, suami dapat suku ni
Jadi ayah patut dapat suku ayah kira dah. 20,000 bagi ngepak 5,000. Jadi patutnya kalau ikut hukum ayah dapat 5,000. Hari tu ayah bagi-bagi ayah dapat 2,500. Jadi ayah nak ikut hukum lah. Ayah nak 5,000. Dan Zali katakan ayah setuju dah hari tu. Molek dah ayah lelaki belaka kan. Ayah lelaki kita pun anak-anak lelaki bagi 8. Dulu ayah jawab, dulu ayah tak tahu hukum. Ni baru ayah tahu hukum, jadi ayah nak ikut hukum lah. Mana? Kalau Zali ni kerah, tak kira ayah setuju dah itu kan, binti sadak dah ni, kita nak pakah dulu je. Jadi balas tak? Ni ayah ni. Cerita ni ayah dengan anak. Apatah lagi kalau adik-beradik. Ni anak hormat kepada ayah dalam keadaan ni. Zali, apalah ayah dah boleh bincang-bincang dah. Kalau ayah nak gitu, ayah setuju. Ayah, tak apa kita cari lah. Kita pakat adik-beradik kita ni. Bagi ke ayah mula. Dia pun gantilah bagi ayah. Sebab apa je berlaku gini? Sebab tak faham hukum. Lepas tu kita kena belajar faraid. Kita ambil hukum tu duduk depan. Contoh, masa Zali pergi jumpa awang ayah dia, ayah nak bagi guana ni. Kalau kata ayah tak tahu nak bagi guana. Kalau katakan Zali ni tahu bahagian ayah. Kalau ikut hukum bahagian ayah suku. Kalau ikut hukum. Kalau Zali tahu. Ni Zali pun tak tahu masa bagi tu. Ayah pun tak tahu. Sama-sama tak tahu. Kalaulah Zali tahu. Ayah tak tahu, Zali tahu. Ayah kalau ikut hukum ayah, bahagian ayah, suku dapat. Kalau kira-kira 5,000. Dah mana ayah? Kalau kita cadang, kalau Zali cadang ni, bagi sama banyak. Ayah capur dengan kita anak-anak 7 orang ni, jadi 8 orang. 8 orang, 20,000 bagi 8, ayah dapat 2,500 boleh tak ayah? Patut hukum ayah dapat 5,000. Jadi kalau ayah tahu 5,000 dia dapat tu, dia mikir-mikir, dah tak apa lah, ayah setuju. Makna di situ, dia faham dah. Ikut hukum dia dapat 5,000. Tapi bila bagi ni, ayah anak-anak kata kita bagi sama, ayah pun setuju. Dapat 2,500. Dalam keadaan tu, bila ayah faham, 2,500 tu dia setuju, 2,500 boleh ke dia, 2,500 lagi dia beri bahagian dia kepada anak-anak. Ayah dapat pahala. Bukan saja ayah dapat pahala, hak 2,500 ayah hibah kepada anak-anak. Itu maksud dia. Maksud dia setuju bagi sama. Hak tadi ayah setuju 2,500, pahala tak ada. Boleh sikit, pahala tak ada. Sebab ayah tak faham, tak tahu yang bahagian dia banyak mana. Dia pakai setuju je. Sebab itulah kadang-kadang setengah orang tu setuju. Lepas tu tak setuju, bala pula. Dulu setuju, lah ni tak setuju. Jadi bala pula dengan adik-beradik. Kadang bagi dah, bala juga. Jadi maknanya sebab kita letak faraid tu kemudian. Kita kena letak faraid tu dulu, lepas tu nak bagi guana pun sila. Kalau kita dapat kurang daripada hak kita, itulah pahala yang kita dapat. Bila kita dapat kurang, kita redha. Kita dapat kurang. Bila bagi gini, orang dapat ni, ambil ni, boleh kita hak kurang sikit pada sepatutnya. Jadi kita setuju. Dan kita redha. Pahala kita boleh. Bukan saja. Kalau kita tak tahu hukum faraid, kita setuju je. Lepas tu kita pun, Allah, kita boleh kurang ni sikit. Jadi bila kita kurang itu, tak ada benda. Pahala yang kita nak. Jadi bila kita tahu, patut saya dapat banyak ni, jadi kita dapat dah kurang daripada patut yang kita berhak ni, maka itulah pahala yang kita dapat. Faraid ni, pusaka ni, banyak pahala. Tak payah keluar pitih. Kita dapat kurang tu, maknanya pitih kita beri korang, bahagian kita. Tak? Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam masa Ma'al Hijrah ni, tahun baru ni, kita beralihlah kepada pembahagian yang, kalau boleh, pembahagian yang baik dan pembahagian yang mana
kita sama-sama mendapat berkat, sama-sama dapat pahala. Antaranya, saya ambil contoh sikit lagi. Mungkin saya ulang banyak kali kot, saya pun dah ingat dah. Banyak masjid. Contoh bagi sama. Duit ada 15,000. Anak lelaki seorang, anak puan seorang. 2 orang je. Kita ambil dulu, ikut hukum berapa? Ikut hukum, hak lelaki dapat 2 bahagian, hak puan dapat 1 bahagian. Bagi berapa? Bagi 3. Hak lelaki dapat 2/3, hak perempuan dapat 1/3. Kalau 15,000, anak lelaki kalau ikut hukum dapat berapa? Dapat 10,000. Hak puan dapat berapa? Dapat 5,000. Ini asasnya. Hukum kata gitu. Lepas tu hak lelaki setuju nak bagi sama banyak. Mungkin hak puan minta, bang kita bagi sama dah. Dah. Hak lelaki kata, okey dah apa, saya setuju. Bagi sama banyak. Apa makna bagi sama banyak? Bila bagi sama banyak, hak lelaki akan dapat 7,500, hak puan akan dapat 7,500. Apa makna dia? Maknanya orang lelaki kena faham, bagi sama banyak, hak lelaki bersetuju memberikan sebahagian daripada hak dia ke hak puan. Kalau dalam kes ni 2,500 hak lelaki beri ke hak puan, adik dia hak puan. Kalau dia faham itu, dia dapat pahala. 2,500 tu pahala untuk dia, untuk orang lelaki. Kalau tak faham, dapat kurang daripada sepatutnya, tapi pahala tak ada. Tak? Duit 15,000 dapat kita bagi sama lah. Tapi tak tahu apa makna bagi sama. Apa nama makna bagi sama tu? Bila kita tanya, dah tahu tak bagi sama ke mana? Bang sama lah. Dia 7,500, saya 7,500. Habis. Jadi maknanya di sini, kita kena ambil faham supaya kita nak keberkatan tu. Kita nak pahala dan kita nak berkat. Orang puan pula suka dia. Patut dapat 5,000. Tapi dia dapat 7,500. Oh, suka dia tak? Dia dapat banyak. Tapi berkat ke tak dia terima harta ni? Kalau dia tidak berterima kasih, bila dia tidak bersyukur dengan hak yang dia dapat lebih tu, keberkatan dia tak ada, pahala dia tak ada, dan harta yang diterima tu tak ada berkat. Dia tak terima kasih pun pada hak lelaki. Tak? Dia kata patutlah Dewi kita tak apa lah. Kita jaga mak lah, kita jaga ni. Tu cerita lain. Jaga mak tu cerita lain. Tu pahala suku. Jadi kalau kita jaga mak, kita pun kerana jaga mak lah kita nak lebih gini. Mana pahala kita? Kita ukit ikut tu pula. Tapi kalau lah kita dah ukit hak tu, dah capur. Tapi habak ni, hak lelaki bersetuju. Mungkin hak lelaki kata sebab dia awak jaga mak. Tapi mungkin kita tak minta tak. Hak lelaki atas inisiatif dia. Dia tak apa sebab dalam hati dia tak apa dia yang jaga mak ayah yang sakit ni. Dia setuju. Jadi kalau lelaki setuju, lelaki dapat pahala. Hak puan pun terima kasihlah sebab saya ni kerana setuju bagi sama banyak, maka hak puan pun dapat pahala juga. Dapat pahala kerana bersyukur, berterima kasih kepada pemberi. Jadi berkat. Sebab tu dia akan mengeratkan hubungan silaturahim kalau kita faham. Dua-dua belah pihak faham. Ni sebenarnya pusaka. Mengeratkan hubungan silaturahim dan menambahkan pahala. Dan dalam keadaan gitu pula, okey, tuan punya harta, ibu bapa kita dapat pahala sebab harta dia dapat dimanfaatkan oleh anak-anak. Jadi kita berhijrah lah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita berhijrah lah tengok bab pusaka ni. Kita cubalah sedaya upaya selesailah. Hak lama, hak baru-baru ke, hak lama-lama ke, hak mana hak kocok-kocok tu kita cuba tenangkan ya, supaya kita tengoklah dia merugikan dari segi ekonomi pun rugi. Sebab ekonomi orang kita rugi kerana harta tu terbengkalai gitu saja. Tidak kita boleh memajukan, kita boleh jual dan sebagainya, gunalah duit tu.
Wallahualam takat tu. Jadi sekarang ni kita nak pergi balik pada kita baru nak masuk ni. Baru nak masuk. Untuk malam ni buku ni kita muka surat 358. Kita bincang pula tentang harta-harta si mati. Dia harta ni sebenarnya rukun yang kedua. Rukun pusaka yang pertama mesti ada orang mati. Rukun yang kedua ada harta. Kalau tak ada harta, tak ada lah. Tak bincanglah para ni nak bagi ni, tak ada benda nak bagi. Yang ketiga ada waris yang akan mewarisi. Ni kita masuk pada rukun yang kedua ni. Dalam buku ni, buku kita bab yang ke-6 iaitu harta pusaka dan masalah yang berkaitan dengannya. Kita bincang. Okey, harta. Yang dimaksudkan dengan harta ni semua harta peninggalan si mati. Orang mati, harta yang dia milik pada masa dia hidup, kekallah milik dia sampailah dia meninggal. Hak dia. Jadi dalam ni termasuk harta tu yang dimaksudkan ada dua keadaan, iaitu semua harta yang mempunyai nilai, yang ada nilai pada hukum syarak. Antara yang tak ada nilai tu pun dia papandang. Papandang tu tak ada nilai. Ada hak yang molek lagi catur. Catur tu kalau beli mahal. Ada orang seorang tu mahal, dia beli berapa tahu. Dia beli balik daripada luar negara balik. Lepas tu tak ada nilai dari segi hukum syarak kita, tak ada nilai. Tak? Kemudian tengoklah barang-barang peribadi, barang-barang mana-mana yang duk dapur ke apa ke, yang pinggan makuk hak lusuh dah ke apa ke, ada nilai ke tak? Kalau kita bagi kita berasa tak ada nilai, kita ada lah. Mana siapa nak ambil. Tapi biar kita pakat molek dulu. Dan semua ni harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati ni termasuk barang-barang peribadi. Barang peribadi, kain baju, handset, laptop ni dia kat ni jadi pusaka lah ke ni. Jam tangan, barang kemas, semua tu adalah pusaka. Jadi bila sebut harta pusaka, nak kena dibagi-bagikan, nak kena faraid. Tapi sebenarnya adakah kita nak ikut 100% itu, nak sampai orang kata menyusahkan diri sendiri? Kalau boleh tidaklah begitu. Permudahkan urusan. Contoh barang-barang peribadi ni hak yang biasa macam kain baju. Kain baju tu kalau hak yang terpakai, nak bagi ke tak? Boleh tanya. Dalam mesyuarat kita dengan adik-beradik, yang ayah meninggal. Jadi tinggal mak, isteri dan anak-anak. Anak-anak dengan mak ni okey, buat satu perjumpaan. Dah guna. Ni baju-baju ayah ni guna. Kain baju ayah ni. Buat satu keputusan. Tak apalah, siapa nak ambil ya. Tak, kalau tak ada orang nak, kita dekahlah ke mana-mana. Setuju? Jalan. Tak payah nak ambil selah ke guna ke, ataupun tak payahlah kita nak menyusahkan. Kecuali ada hak special. Tengok hak mak ni, baju mak beli mahal. 300 mak beli, ada selah tu. Tak? Jadi hak ni kena tayang sikit tunjuk ni. Guna baju mak ni. Tu tengok lah. Orang lelaki nak ke tak? Orang lelaki kata ni kerja orang puang lah, baju mak ni. Orang puang sama-sama dia pula tengok. Nak ke tak? Kalau nak, saya nak kata. Saya nak. Ada seorang nak. Adik-beradik kata ke mana? Nak suruh bayar ke? Ataupun nak pergi? Kalau kata nak mudahkan cerita, sila ambil. Bila sila ambil tu boleh dia ambil. Ni awak bayar sikit. Tak, bayar sikit dah. Mak beli tu mahal ni. 1,000 mak beli ni. Dia tak, dah awak bayar lah. 500 ke bayar. Setuju? Jalan. Lepas tu duit tu bagi. Jadi biar permudahkan urusan. Ada seorang tu mari bawa jam tangan kat masa cara trekor. Dia bawa jam tangan.
Sebab dia tak boleh nak selesai di rumah. Tengok jenis apa? Jenis rado. Rado tu dia tanya ayah beli berapa itu? Ayah beli 3,000. Dah. Nak kira ke mana ni? Siapa yang nak? Ada 2 orang nak. Tu yang jadi masalah tu. Yang bawa bagi ke pejabat. Ada 2 orang nak. Dah nak kira ke mana? Jadi kalau dalam keadaan ni 2 orang nak. Okey, yang pertama kita letak harga dulu. Harga lelong dipanggil. Letak harga. Setuju berapa ni? Kita tanya ramai-ramai ni. Ada seorang tu dia jadi kepala seorang. Kita ubah separuh harga start dia. Separuh harga, okey. Setuju belaka? Setuju. 1,500. 2 orang yang nak ni, siapa yang nak dia angkat harga. Dia angkat harga macam lelong lah. Lelong di kelangan 2 orang ni. Itu cara dia. Lelong. Bukan nak balas, tak. Tapi lelong. Siapa yang bayar lebih tinggi, dia dapat. Dan masing-masing dapat faedah daripada bayaran tu. Asal harga 1,500. Seorang ni, dia kata, saya sanggup bayar 1,700. Dia angkat 200 naik. Hak ni nak sangat. Nak sangat. Dia nak sungguh. Dapat tu dah saya nak bayar 2,000. Daripada harga 1,500 tu, hak ni saya nak bayar 2,000 itu. Hak ni kata tak apa lah, dah awak nak 2,000 saya takat tu je. Saya 1,700 saya nak lah. Saya bayar lah. Jadi awak nak 2,000, awak ambil. Okey. Boleh lah kawan tu. Dia bayar 2,000. 2,000 tu jadi pusaka. Tak? Jadi pusaka bagi. Dah yang dapat jang tu, dia dapat tak atas 2,000 tadi. Dia dapat pula. Sebab dia bagi. Dia beli jang tu. Jadi dia bayar 2,000, dia dapat pula sekali lagi. Sebab ada orang tanya, dah bila dapat jang tu, atas 2,000 ni dia boleh pula ke piti? Boleh lah. Ada kata dah dia boleh dah kan jang. Jang betul dia beli jang tu. Harga 2,000. Jadi dalam keadaan itulah cara dia. Cara nak selesai masalah dah. Jangan pakai berebut. Jadi berebut jadi tak sudah. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung lagi muka surat 359 akan datang. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaab fadlik wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة.
لا حول ولا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على